Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah video part kedua untuk penerangan berkaitan dengan kerja lapangan itulah. Masih lama kamu tunggu kan? Untuk yang ini kita sudah buat muka depan, isi kandungan, penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian. 6 tu kamu sudah buat, cikgu sudah terangkan. Cikgu mau kamu ikut saja apa yang cikgu terangkan tu. Mudah betul. Jadi untuk hari ini, cikgu akan sentuh berkaitan dengan kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. Kalau cikgu sudah bagi kamu soal selidik sebelum ini. Jadi soalan-soalan soal selidik tu kamu sepatutnya sudah edarkan. Kalau soalan soal selidik kena ada 10, kena bagi dengan 10 orang. Kalau temu bual cukup 3 orang saja. Kita masuk kepada kaedah kajian. Kaedah kajian ni kamu boleh ambil apa yang cikgu buat di sini ni. Cuma kamu tambah-tambah saja apa yang perlu. Kalau mesti akan tanya, cikgu saya sudah buat kaedah kajian ni cikgu, tapi dia berbeza sedikit. Tidak apa, asalkan dia lebih kurang sama. Apa yang perlu ada dekat kaedah kajian ni? Dekat sini kita tengok, terdapat 4 kaedah kajian utama, iaitu pemerhatian, sosialidik, temu bual dan rujukan. Adakah keempat-empat kita akan gunakan? Jawapannya tidak. Objektif akan dijawab menggunakan kaedah yang disenaraikan. Namun, perlu diingatkan, hanya 3 daripada 4 kaedah saja yang digunakan. Jadi, ada 4 kaedah, cikgu mau kamu guna 3 saja. Dekat sini, cikgu ada bagi contoh, kaedah kajian. Beginilah sebiji kamu kena buat dekat kamu punya folio. Ada perkataan kaedah kajian di atas, ada huraian bagian ini akan menerangkan kaedah kajian yang digunakan sekaligus menentukan kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji. Ikut. Lepas tu ada A, B, C, D. Ini ada 4. Macam mana kita mau pilih cikgu? A wajib ada, kaedah pemerhatian wajib ada. B dan C kamu kena pilih salah satu. Kalau kamu pilih kaedah soal selidik, maka temu bual tak payah tulis. Jadi, dan kaedah rujukan tu penting, perlu ada. Jadi sini yang wajib kena ada kaedah pemerhatian dan kaedah rujukan. Kaedah soal selidik dan temu bual pilih salah satu. Ini senang saja ni, kamu tinggal salin saja apa yang cikgu bagi ni. Kamu tinggal letak nama kampung kamu saja. Ikut sebiji macam gini. Tidak ada masalah soal kaedah kajian ni. Kalau ada lagi tidak faham, tak tahulah. Mau dikasih minum Panadol 8 papan. Ini yang cikgu bilang hasil kajian. Ini adalah soal selidik lah. Hasil kajian. Sebelum masuk ke hasil kajian, kamu perlu ada gambar pemerhatian. Perlu ada soal selidik atau soalan temu bual. Jadi ini cikgu sudah bagi secara PDF kepada kamu. Kamu boleh salin ataupun kamu boleh print saja. Cikgu sudah mudahkan kerja kamu. Cikgu pun tak cuti sudah. Cikgu fikir, dorang ni mesti dikasih kemudahan ni supaya dorang buat. Jadi cikgu harap kamu siaplah benda ni. Sebab cikgu sudah buat semuanya. Kamu ibaratnya tinggal salin dan ikut sedikit-sedikit saja. Jadi kalau kamu rasa kamu akan buat soal selidik, kamu buat yang ini, sebelah sini ni, sebelah kiri. Ada di situ ya, ada tulis morang soal selidik. Yang ini kena ada 10 lambar. Jadi 10 lambar maksudnya ada 10 orang yang akan tulis yang dekat dalam kamu punya soal selidik. Kalau kamu tidak mau buat soal selidik, kamu mau buat soalan temu bual, cikgu sudah sediakan soalan temu bual. Yang ini ni kamu kena tanya, kamu jumpa orang, 3 orang dan kamu tanya semua ni. Setiap satu orang tanya semua ni. Maksudnya semua ni satu orang. Jumpa lagi orang, tanya lagi semua ni. Jumpa orang ketiga, tanya lagi semua ni. Dan semuanya tu kena direkod kamu punya suara tu, sebab kamu akan salin jawapan yang bagi jawapan sama kamu tu. Faham? So, jangan ada lagi tanya, cikgu dua-dua kah dibuat? Tidak. Cikgu suruh pilih salah satu saja. Kalau pilih soal selidik, ambil soal selidik. Kalau pilih temu bual, ambil temu bual. Cikgu harap ini kamu sudah faham. Cikgu kepada hasil kajian. Jadi hasil kajian ni kita mula dengan penerangan di sebelah ni lah macam biasa. Hasil kajian terbagi kepada 3 bahagian. Kenapa kita ada 3 bahagian? Sebab kita ada 3 objektif. Objektif pertama jenis-jenis, objektif kedua kesan, objektif ketiga cadangkan langkah-langkah. Jadi ada 3 bahagian. Nanti kamu ikut saya apa yang cikgu buat ni. Tengok sini. Bahagian 1 jenis sisa domestik. Kaedah yang kita gunakan pemerhatian. Contohnya gambar sebelah ni. Di sebelah ni adalah contoh untuk bahagian 1. Nanti kita tengok. Bahagian 2 kesan pembangunan sisa domestik. Kaedah yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. Bahagian ketiga langkah-langkah mengatasi masalah pembangunan sisa domestik cadangkan pengkaji. Itu cadangan pengkaji lah. Jadi untuk hasil kajian ni,
kamu ikut saja yang cikgu buat ni. Buat saja hasil kajian, terus kamu buat hasil kajian di atas, ikut saja bahagian ini akan menerangkan berkaitan. Cikgu, kalau kami mau ubah mengikut ayat kami, bolehkah? Boleh. Asalkan begini dia punya rupa. Hasil kajian buat di tengah-tengah, buat besar-besar sedikit, kamu hias-hias kah, apa-apakah boleh. Guna pen berwarna lain pun boleh. Asalkan bukan pen merah. Lepas tu buat ayat, bahagian ini akan menerangkan berkaitan dengan bla bla. Lepas tu kita mula dengan objektif pertama lah, jenis-jenis sisa domestik di kampung taman, tulis nama kampung, tulis taman kamu. Ada lagi yang tanya cikgu, saya punya kajian ni tobok-tobok. Yang cikgu bagi tu contoh tobok-tobok, bolehkah saya ikut tobok-tobok? Jawapannya boleh, sebab itu kajian kamu. Jadi tulis di sini tobok-tobok kah, tumbuk-tumbuk kah, sepak-sepak kah, tulis di sini. Okey, jadi jenis-jenis sisa domestik di kampung, terus kamu ikut tak? Sisa bermaksud. Kamu kena cari maksud sisa tu apa di Google. Tulis tak? Sisa maksudnya apa? Atau kalau kamu jumpa di buku teks kah, atau di buku rujukan, atau di mana-mana buku, tulis. Sisa bermaksud apa? Tulis itu. Contohnya sisa bermaksud sisa buangan. Manakala domestik pula adalah, cari pula domestik di Google. Apa itu domestik? Tulis di Google. Apa itu domestik? Dia akan keluar. Lepas tu menurut. Pasal sini ni ada ruang kosong di sebelah menurut ni. Di sini maksudnya nama penulis tu. Contoh nama buku tu penulisnya Ayam bin Kambing. Jadi menurut Ayam bin Kambing 2014, sisa domestik adalah, tulis tak apa yang dimaksudkan olehnya. Tulis tak? Fahamkah? Kamu kena cari dekat Google apa maksud sisa, apa maksud domestik, apa maksud sisa domestik. Cikgu, kalau kami tidak mau buat sisa, tidak mau buat domestik, bolehkah terus kepada menurut sisa domestik tu? Boleh. Tapi menurut tu kena ada nama penulis di situ dan bagi tahu. Contoh dekat buku teks kamu jumpa ada. Cari siapa penulis buku teks, tulis menurut Ali dan Abu 2014, sisa domestik adalah sisa buangan daripada rumah. Macam gitu. Lepas tu buat ayat yang cikgu buat ni, sampailah yang bawah. Bahan organik adalah, ini cari di Google ke cari di buku teks, tulis di situ. Manakala bahan bukan organik adalah, tulis di situ. Sisa domestik di kawasan kajian terbagi kepada dua, iaitu pepejal dan tercair. Semasa kajian dijalankan, saya mendapati sisa berbentuk pepejal adalah seperti, masa kamu jalankan kajian tu, apa yang kamu nampak sisa domestik berbentuk pepejal di kampung kamu? Tulis, contohnya tin, apa lagi yang sisa domestik yang boleh disentuh, tulis semuanya. Manakala sisa berbentuk tercair pula adalah seperti apa? Minyak, air, tulis itu. Dan last dia tulis itu, gambar bagi bukti pemerhatian adalah seperti yang disediakan pada gambar di bawah. Jadi kamu ikut semua yang cikgu buat di sini ni, hasil kajian, huraiannya, jenis-jenis sisa domestik, tulis nama kamu, salin semua ni, di bawahnya letak gambar kamu bersama sampah tu. Okey, settle untuk bahagian 1 iaitu jenis sisa domestik. Okey, faham? Bagus. Kita masuk kepada bahagian 2 iaitu kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Okey, dekat kesan-kesan ni ada orang buat soal selidik, ada orang buat temu bual. Okey, untuk yang bahagian cikgu ni kita fokus kepada soal selidik dahulu. Okey, dekat soal selidik kalau kamu perasan ada soalan berkaitan dengan jantina, umur, bangsa dan tahap pendidikan. Cara jawabnya adalah macam begini dekat cikgu ni. Nampak? Okey. Lepas tu mesti akan tanya, cikgu macam mana tu? Kamu buat jadual macam cikgu buat ni, bilangan, item, jenis, jumlah, lelaki, perempuan. Cikgu macam mana cikgu dapat 5 tu? Kita kan bagi 10 helai borang soal selidik kepada 10 orang yang berlainan. Tengok jawapan diorang. Ada berapa orang lelaki jawab kamu punya borang tu? Ada berapa orang perempuan? Berapa umurnya yang menjawab kamu punya kertas tu? Tulis kat situ. Jadi contoh tahap pendidikan jumlahnya ni mesti 10. Bangsa kena 10. Umur kena 10, jantina kena jumlahnya 10. Jadi kamu buat dalam bentuk jadual begini, huraiannya sama macam yang cikgu buat di atas. Kamu ikut saja apa huraian cikgu, cuma kamu ubah. Contohnya yang ini. Bagi item jantina, terdapat 5 orang responden lelaki manakala 5 orang responden perempuan. Kalau kamu punya responden ni siapa cikgu? Responden ni orang yang jawab soalan kamu, itu kita panggil responden. Contohlah si Izani, dia dapat responden lelakinya 9 orang, responden perempuannya 1 orang. Jadi buat di atas, bagi item jantina terdapat 9 orang responden lelaki manakala 1 orang responden perempuan. Macam gitu. Lepas tu bagi item umur pula, ikutlah. Responden tertinggi adalah berusia 26 hingga 30. Kalau kamu punya responden banyak 18 tahun ke bawah, tulis situ. Responden tertinggi adalah berusia
18 tahun ke bawah. Kamu ikut tak ikut kamu punya kreativiti. So, ini pertama, kamu ikut tak sebiji, cuma uraian tu kamu ubah-ubah dengan data tu. Okey? Di bawahnya kamu begini. Ini jangan dulu. Yang ini kamu buat dekat kertas lain, kertas contengan. Sebab kita mau buat graf. Okey, ini adalah soalan-soalan selidik yang kesan-kesan. Kan soalan selidik terbagi kepada dua. Di atas dia tanya pasal umur, di bawah dia tanya kesan-kesan. Jadi kamu tulis di sini, tengok nampakkah? Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Tulis berapa orang pilih ya untuk soalan 1, berapa orang pilih tidak untuk soalan 1. Berapa orang pilih ya untuk soalan 4, berapa orang pilih tidak untuk soalan 6. Sudah siap semua, kamu buat graf macam yang cikgu buat ni. Buat sebiji saja. Tulis di bawah ni 0, 1, 2, 3. Di tepi ni ikut saja. Lepas tu item 1. Yang biru ni tengok di bawah. Warna biru ni adalah ya. Tengok di bawah yang dia punya petunjuk. Biru tu adalah ya. Kalau kita tengok soalan item 1, ya ada 2 orang. Jadi warna biru kena segaris sama nombor 2 yang di sebelah kiri, yang jumlah responden ni. Ikut saja sebiji. Kalau kamu sudah siap ini, begini jadinya. Kamu tengok jadi begini. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di kampung taman apa? Salin macam yang cikgu buat ni, dan graf yang kamu buat tadi lekat di bawahnya. Kalau tidak cukup di bawahnya cikgu, lekat di belakang. Belakang kertas lain boleh. Jadi ikut saja ayat cikgu ni, senang saja. Coba kamu tengok. Pembuangan sisa domestik yang berleluasa dan tidak sistematik akan berikan kesan. Ini salin sampai ke tempat ni. Perenggan pertama ni salin semua. Kamu semua boleh salin. Kalau ada tanya, cikgu bolehkah saya guna ayat saya sendiri? Boleh. Guna ayat kamu sendiri? Boleh. Lepas tu bermula dengan item pertama. Item pertama ni maksudnya soalan pertama. Tengok soalan selidik kamu, soalan pertamanya apa? Ikut saya yang cikgu ni. Item pertama iaitu saya mengetahui apa itu sisa domestik. Mendapati, kalau yang cikgu bagi contoh ni, dia dapati ada 8 orang responden memilih tidak. Tengok warna oranye. Oranye ni tidak, ada 8 orang. Manakala 2 orang memilih ya. Tulis ayat, ini bermaksud majoriti responden tidak tahu berkaitan sisa domestik. Kesan, sekaligus kesannya. Macam gitu, ikut ayatnya. Contohlah si Iqmal dapat untuk item pertama ni, contohnya item pertama iaitu saya mengetahui apa itu sisa domestik, mendapati si Iqmal dapat datanya tu 10 orang tu dia tidak tahu pun sisa domestik. Buat ayat. Item pertama iaitu saya mendapati apa itu sisa domestik, mendapati semua responden iaitu 10 tidak mengetahui apa itu sisa domestik. Lepas tu ikut ayat cikgu tu. Ini bermaksud majoriti responden kajian tidak mengetahui sisa domestik sekaligus kesannya. Lepas tu buat pula item 2 pula adalah salin soalan item 2, bagi tahu berapa dapat. Sampailah yang kesimpulan ni kamu ikut saja, ikut kesesuaian kamu. Senang kan? Jadi untuk soal selidik ikut saja ini. Yang tadi dengan ini. Tadi di atas, ini di bawah. Okey, settle. Sekarang cikgu mau ajar temu bual. Pelajar yang buat soal selidik jangan salin yang temu bual. Pelajar yang buat temu bual jangan salin soal selidik. Okey? Ini untuk pelajar yang buat temu bual. Latar belakang sama macam soal selidik tadi. Latar belakang jadual 1 menunjukkan latar belakang responden bagi kajian yang dijalankan di kampung apa, nama kampung kamu. Temu bual telah dijalankan ke atas 3 orang responden. Bagi contoh, kamu kena buat jadual beginilah. Bilangan item responden 1, responden 2, responden 3. Contoh berapa umur. Tulis jawapan responden 1 berapa umurnya, responden 2 berapa umurnya, responden 3 berapa umurnya, dia tulis. Salin saja apa yang dia cakap, kamu salin saja di situ jawapannya. Buat jadual begini di bawah huraian. Jadi contoh di atas, temu bual telah dijalankan ke atas 3 orang responden. Bagi item pertama iaitu berapakah umur encik dan puan. Responden 1 mengatakan umurnya 10 tahun, responden 2 umurnya 30 tahun dan responden 3 umurnya 49 tahun. Begitu saja. Lepas tu mula pula dekat perenggan kedua. Bagi item 2 iaitu bangsa encik puan. Apa bangsa encik puan? Bangsa encik atau puan. Seles tu maksudnya atau. Responden 1 dia bilang Bajau, responden 2 dia bilang Suluk, responden 3 dia bilang Korea. Tulis saja. Bagi item 2 iaitu apakah bangsa encik puan, responden 1 adalah bangsa Bajau, responden 2 adalah Suluk dan responden 3 adalah Korea. Tulis sampailah habis soalan tu. Lepas tu sambung di bawahnya, kesan-kesan pembuangan sisa domestik di kampung dan taman, tulis nama kampung dan taman kamu. Buat juga jadual yang sama di bawah macam gini. Cikgu lupa letak, tengok di sini ada jadual 1 latar belakang responden. Yang jadual di bawah jangan lupa letak jadual 2 kesan-kesan pembuangan sisa domestik.
Tulis item pertama apa? Adakah encik tahu berkaitan sisa domestik? Tulis jawapan dorang. Lepas tu salin saja. Okey, cikgu harap kamu faham yang ini ni. Sebab ini kamu salin saja. Temu bual ni lebih senang daripada soal selidik tadi. Tapi soal selidik tadi cikgu sudah bagi jawapannya, jadi tinggal salin. Jadi itu adalah hasil kajian. Jadi sekarang ni kamu sudah jawab 2 bahagian. Bahagian ketiga iaitu langkah-langkah mengatasi sisa domestik. Ini adalah cadangan kamu. Kamu bagi cadangan untuk kampung kamu. Kalau dia kotor, apa cadangan kamu? Kalau dorang buang sampah merata, apa cadangan kamu? Jadi buat macam yang cikgu buat di sini. Langkah-langkah mengatasi masalah pembuangan sisa domestik. Yang ini buat huruf besar semua, lepas tu garis ataupun ias-ias. Dapat ias pun boleh, buat macam cikgu saat ni pun boleh. Guna pen lain. Contoh dia pen hitam, yang uraian ni pen biru boleh. Jadi salin sah. Masalah pembuangan sisa domestik memang memberikan kesan. Salin sah ini sampai masalah ini. Salah satu cadangan mengatasi masalah pembuangan sisa domestik ialah kamu bagi cadangan kamu apa untuk kampung kamu. Contohnya kampung kamu kurang tong sampah. Bagi cadangan, saya mencadangkan agar lebih banyak tong sampah disediakan di sini. Ataupun saya mencadangkan agar ketua kampung bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyediakan satu pusat pembuangan sampah yang luas agar semua penduduk membuang di situ. Boleh. Tulis 2 cadangan. Sebenarnya pihak berkuasa, ini salin saja. Itu, siap langkah kamu. Maka kalau sudah siap 3-3 tadi, maka siap sudah kamu punya hasil kajian. Tak susah kan? Senang. Kalau tidak faham, ulang balik video ni. Ulang sekejap saja tu. Dan juga terus kamu pengsan. Kamu ulang balik. Sebab cikgu sudah urai dalam bentuk yang mudah. Cikgu sudah bagi contoh yang mudah. Kamu tinggal salin dan tinggal tambah-tambah sedikit. Okey? Jadi untuk hasil kajian ni settle sudah. Kita masuk kepada rumusan. Ada yang tanya cikgu, rumusan ni kita letak gambar kah? Tidak. Rumusan ni maksudnya kesimpulan penuh kita punya kajian. Kita letak di belakang hasil kajian. Jadi kamu punya ayat boleh buat macam cikgu buat ni. Cikgu, kalau saya sudah buat rumusan macam saya buat sendiri bolehkah? Boleh. Kamu boleh ikut cikgu, kamu buat ayat kamu sendiri pun boleh. Asalkan dia berbentuk merumuskan secara keseluruhan kajian kamu. Sudah habis rumusan. Kita tengok rujukan. Rujukan ni, kamu jangan buat pula macam cikgu ni. Kamu buat di atas rujukan macam tadi. Rujukan, buat hitam besar-besar. Tulis apa sahaja kamu rujuk. Contoh kamu rujuk buku teks. Siapa nama penulisnya? Contoh Abu dan Ali. Abu dan Ali 2000 berapa, nama tajuknya apa, penerbitnya apa, itu saja. Contoh kamu tengok dekat Google. Nama Google, tengok siapa penulisnya. Bila dia buat. Lepas tu letak linknya kalau ada link. Kalau tidak ada link, tak perlu pun boleh. Kalau YouTube, tulis nama YouTube-nya apa. Apa nama tajuk YouTube. Tengok ni, tersekat sudah. Kalau YouTube, tulis nama penulis ataupun pemilik YouTube tu. Lepas tu, kamu buat tahunnya bila kamu tengok. Tajuknya apa. Contoh kamu tengok YouTube cikgu. Kamu boleh buat dekat situ. Macam itulah. Itu rujukan. Dan yang terakhir, lampiran. Cikgu tidak ada buat sini. Lampiran ni kamu tulis lampiran. Lekat semua gambar yang ada. Soalan-soalan soal selidik tu. Soalan-soalan temu bual. Semua letak di situ. Okey. Jadi itu adalah part 2 yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Cikgu harap benda ni jelas. Kalau kamu tidak faham, kamu ulang balik. Okey. Selamat tahun baru cikgu ucapkan. Buat tugasan ini ni supaya nanti kamu boleh hantar. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.